Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cik Yaakob bersekeluarga. Saya rasa hari hujan dan juga minggu pertama cuti sekolah dan hari hujan. So tak apa, InsyaAllah akan upload saya rasa ini bukan kali pertama lah cerita pasal perkara ni, penyakit psychiatry dan juga berkaitan dengan jin. InsyaAllah kita berkongsi lagi, mungkin ada benda baru saya pun boleh kutip dan juga kongsi daripada hadirin yang ada, ataupun mungkin daripada persoalan-persoalan yang timbul, mungkin ada sesuatu yang baru yang perlu saya kaji ke kan. Okey, ini bidang saya, kepakaran psychiatry lah, mental illness ataupun penyakit jiwa. Pulang lah, macam-macam lah orang pakai istilahnya, penyakit jiwa, penyakit emosi, penyakit mental. Tetapi tidak sesekali kami menggunakan perkataan gila. So, selain daripada kami, semua orang guna perkataan gila. Kami ni je dalam bidang ni tak guna perkataan gila. Siapa-siapa je, doktor psikiatri ke, pakar psikiatri ke, ataupun jururawat psikiatri ke, tak ada guna perkataan gila. So, kita guna sakit mental lah. Tu paling kuat pun kita guna sakit mental. Okey, kita fokus pada histeria lah. First kali kan kita nak cerita ni histeria. Malaysia ni lah antara negara yang kerap lah cerita pasal histeria ni. Dia suka guna istilah histeria ni. Saban hari lah, ada je seminggu, at least sebulan sekali mesti ada cerita. At least recently, sebulan dalam tempoh sebulan ada dua cerita besar pasal histeria. Satu, tebang pokok kat sekolah, ramai-ramai jadi histeria. Kemudian dekat Jempol pula, histeria seperti macam harimau kan. Jadi macam harimau dekat sekolah kat Jempol. So dalam at least lah yang saya tahu, ataupun sekurang-kurangnya dalam surat khabar sebulan yang lepas dan tempoh sebulan lepas ada dua berita pasal histeria dalam negara kita ni lah. So kita sekarang ni nak fokus pada istilah tu lah, histeria tu. Of course lah, perkataan histeria tu tak ada dalam bahasa Melayu. So dia dikutip daripada perkataan, bukan English pun, tapi perkataan Greek lah sebenarnya. Histero tu maknanya rahim wanita, histero. So ni pada perkataan Greek. Macam mana jauh cerita ni, rahim wanita ni boleh jadi macam kejadian histeria pula. Tak ada kena-mengena lah so far Macam mana budak-budak yang meracau, yang jadi tak betul tu, baik lelaki baik perempuan, kebanyakan perempuan lah, di sekolah-sekolah ada kena-mengena dengan rahim pula. Dia orang tak ada kena-mengena dengan mengandung ke apa ke kan. So inilah nak cerita dia daripada sejarah tu. Histeria ni asal-asalnya orang panggil histeria adalah penyakit perempuan. Ini cerita 200-300 tahun dulu tau. Mungkin lebih, mungkin 400 tahun dulu. Perempuan-perempuan yang sakit ni, sakit yang macam meracau, meroyan ni, dia dipanggil wandering womb. Maksudnya rahim dia tu berpindah-pindah dalam badan dia. So, kalau perempuan tu dia komplain pening je, seminggu pening. So, doktor zaman tu, tabib-tabib zaman tu aku cakap, oh, rahim awak berada di kepala sekarang. Atau bila dia sakit kaki ataupun dia cemas, dia rasa berdebar je contohnya. Tak, perempuan kan kadang-kadang ada senang dapat berdebar, ada lelaki pun sama lah. Dia akan cakap rahim tu berada di dada, di jantung dia. Tu maksud dia, wandering womb. So, simptom-simptom sakit perempuan dia berdasarkan rahim. Wallahualam, 400 tahun yang lepas, kalau lelaki itu sakit, tak tahu dia panggil apa. Wallahualam.
Tapi kalau perempuan, dia panggil histeria. So zaman gelap. Tak boleh. Kawan lah. Tak. Oh, rapat. Dia kat TV ada Swiss. Ada Swiss. Sorry. Okay. Cantik. Thank you Azrul. So, dalam zaman gelap Eropah ni tahun 1400, 1500 ke atas lah, keraplah hadis histeria ni. Oh, sebenarnya 2000 tahun. Salah. Bukan 200 tahun. 2000 tahun dah ada histeria ni, istilah ni. So, sekarang ni dia dah bercampur aduk maksud dia. Jom kita tengok apa yang saya maksudkan bercampur aduk ni. Histeria dulu, daripada 2000 tahun sampai sekarang ni, semua perkara, macam-macam perkara masuk dalam histeria. Boleh dikatakan histeria. Orang yang ada sawan, dulu kan cerita dulu, orang yang ada sawan pun dia panggil histeria. Orang yang ada penyakit kelamin pun dia panggil histeria. Orang yang mengalami kegagalan fungsi seksual, nafsu berahi dia tak ada, libido dia tak ada, pun dia panggil histeria. Dan macam-macam lagi. Zaman dulu, kita cakap tentang beratus tahun dan beribu tahun, 2000 tahun, macam-macam. So dengan kemajuan teknologi, sains, orang dah buat mesin cek gelombang otak, orang dah kaji tentang sawan. So orang dah tahu epilepsi. So epilepsi bukan lagi histeria. So sekarang sifilis, penyakit kelamin, orang dah jumpa dah dia punya kuman tu. So dia bukan lagi histeria, dia penyakit sifilis. Sebab kuman sifilis ni dia boleh naik ke otak tau, menyebabkan orang tu jadi mental sikit. So dia panggil neurosifilis. So ini pun orang dah jumpa dah, dia punya kajian. So, tak ada lagi histeria. Makin lama makin kecil dah histeria. Dia punya benda apa, penyakit yang dipanggil histeria tu makin kecil. Sejak tahun 1980, dalam bidang saya ni tak ada lagi dah perkataan histeria. Sejak tahun 1980, dia dah tak guna dah perkataan histeria. Tapi saya tak tahu kenapa dunia popular, media popular, luar daripada bidang perubatan psikiatrik, masih lagi guna perkataan histeria. Dalam bahasa harian kita masih lagi guna perkataan histeria. Okey, kalau tengok dalam kamus, cakap gangguan jiwa, very vague dan very subjektif kalau tengok dalam kamus. Yang saya faham lah, daripada pembacaan media-media masa ni, saya rasa histeria ni bermaksud reaksi di bawah sedar terhadap stres-stres yang berbina dalam diri. Dan yang paling kerap kita buat adalah kita kaitkan histeria tu dengan gangguan makhluk halus. Saya nak bawa sini isu dia sekarang. Histeria tu sendiri kan sebenarnya tidak dimaknakan, tidak diterjemahkan, tidak difahami dengan secara objektif. Histeria itu sendiri pun ada isu, tetapi masyarakat dah guna. Meracau je histeria. So, bagi saya, kalau kita dalam bidang perubatan, benda ni penting. Kalau kita yang bukan dalam bidang perubatan, baca surat khabar, kita rasa macam benda ni biasa je, histeria. Tapi kita benda ni penting. When you talk about histeria, you cakap pasal apa ni sebenarnya? Kena objektif. Because nanti kita akan pergi dalam bidang psikiatri, kita ada lebih 300 penyakit dalam bidang psikiatri. So dalam bidang psikiatri, bila kita tengok orang yang konon-konon dipanggil histeria ni, ada kalanya dia fit ataupun dia boleh qualify salah satu penyakit. Dan dalam bidang psikiatri, penyakit-penyakit ni ada ubat dia dan ada rawatan dia. Itu maksud saya, kenapa histeria perlu maknanya saya, kalau boleh lah, saya rasa saya tak nak guna perkataan histeria lagi lah. Saya nak haramkan perkataan histeria. Saya lah. Sebab dia membingungkan, mengelirukan. Okay? Kalau nak cakap dia makhluk halus, cakap dia makhluk halus. Kenapa tak guna 50 kali diganggu makhluk halus? Kenapa guna sebut histeria? Sebut je ganggu makhluk halus. So, kat situ media massa menggunakan istilah, dia salah gunakan istilah lah. Dia nak kata benda tu misteri lah, histeria. Histeria ni kait dengan misteri lah, something misteri. Untuk kita tak ada yang misteri, semua tu boleh siasat. InsyaAllah ada penyelesaian.
Okay. Tapi ini mungkin pasal baut dengan understanding apa orang awam ke orang ramai. Betul, betul. Sebab tu dah perlunya ada talk begini. Kalau tak ada orang dengar pun, edit dalam YouTube ada orang dengar. Talk begini untuk terangkan tentang histeria tu apa sebenarnya. Okey, tak apa. Saya cerita dulu tentang psikiatri dulu sedikit tentang psikiatri. Dalam bidang psikiatri ada lebih 300 penyakit. Antaranya kebimbangan keresahan, kemurungan, penyakit was-was, skizofrenia, berhalusinasi dan mempunyai kepercayaan yang pelik lah. Tu skizofrenia. Berarti kalau saya dengan student saya, ini dah 2 jam, ini dah 2 jam, ini pun dah 2 jam kalau nak cerita lah. So ni penyakit yang saya senaraikan ni yang penting-penting lah daripada 300 ni. 300 tu tak semua lah saya pun expert. Saya pun tak jumpa 300 penyakit pun sebenarnya. Ya, tapi yang ni memang nak cerita dia memang kerap macam tu. Okay, saya cerita dulu tentang psikiatri. Saya lari daripada histeria. Saya tak cerita daripada histeria lagi ni. Nanti kan saya kaitkan. So terus ke sini. Bila dalam bidang psikiatri ni kan, kita percaya penyakit psikiatri ni berpunca daripada pelbagai faktor. So kita pecahkan faktor tu kepada 4. Sekurang-kurangnya saya sebagai Muslim psikiatri, saya pecahkan kepada 4. Tetapi dalam bidang psikiatri arus perdana, maksudnya secara general, global, di western pun sekali, diorang selalu guna yang 3 ni je: biological, psychological, social. Jarang dia kaitkan spiritual. Even ada juga di kalangan Muslim psikiatri tak nak sebut spiritual. Tetapi saya tekankan, saya percaya bahawa faktor spiritual juga penting. So, biological, psychological, social, spiritual. Maknanya tak kisah penyakit apa yang saya sebut tadi tu. Saya ada senaraikan 4. Dia ada 4 kumpulan faktor. Yang kita kaji dalam bidang sains mungkin 3 ni lah. Contohnya biologi. Kita percaya penyakit-penyakit psikiatri disebabkan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Mungkin ada setengahnya genetik dan ada juga yang disebabkan penggunaan dadah. So kadang-kadang kalau kat kampung tu tiba-tiba anak tu jadi pelik, jadi meroyan, tiba-tiba jadi macam menyendiri, kita janganlah terus cakap dia merasuk, kena rasuk. Entah-entah dia baru layan ais ke, ganja ke dekat pokok getah tu kan. Itu contoh dia. Dan ini beza penyakit, bezalah bahan kimia dia. Ini bukan saya cakap dalam bidang sains, saya cakap dalam bidang psikologi pula kita kaji, ada setengah orang penyakit psikiatri ni dia mengalami zaman kanak-kanak yang gelap, yang tragik, yang mungkin mak bapak dia tak pedulikan dia. Dan juga jenis-jenis personality tertentu menyebabkan orang dapat sakit psikiatri. Dan juga cara orang tu menangani masalah. Sosial pun memberi peranan untuk mewujudkan penyakit psikiatri. Contohnya suasana sekeliling. Kalau ekonomi merudum je, susah nak cari duit, harga barang naik, saya tak nafikan penyakit mental akan bertambah. Saya tak nafikan. Itu kira faktor sosial. Dan faktor spiritual ni memang saya tak nafikan. Masa saya belajar, saya tak belajar pun benda ni. Ini belajar sendiri. So apa agama ajar, saya ambil. Apa agama ajar, saya ambil yang betul-betul sahih. So spiritual ni mungkin disebut akidah, ibadah. Dan of course, saya memang percaya dengan kewujudan jin. Saya percaya dengan kebolehan jin, iaitu syaitan, mengganggu manusia dari segi fizikal ke mental. Kita selesai tentang itu. Kita tak nak bahas jin ada ke tak. Dia tak ada. So, kat sini saya percaya jin ada, saya percaya jin boleh kacau. Tak ada masalah kat situ. Maksud kat sini kan, yang saya nampak faktor 2 ni dah mengambil daripada apa? 2 faktor ni dah cukup besar dah. Maknanya faktor ni 80% daripada pesakit-pesakit yang saya jumpa. 2 faktor ni yang paling penting kebanyakannya. Segelintir itulah mungkin saya rasa memang kena gangguan. Ya, ini faktor biologi dia. Just nak tunjuk lah kenapa, apa maksud bahan kimia tu.
Saya just zoom sikit, ni otak kita. Kemudian saya zoomkan secebis tisu daripada otak kita. Ni ada banyak sel-sel otak. Lepas tu saya zoomkan lagi, dua sel otak ataupun sel saraf berhubung. Sel saraf ni dia berhubung antara satu sama lain. Dia tak bersambung, tetapi dia ada messenger. Yang ni hantar messenger ke sini, yang ni hantar utusan ke sini. Utusan tu lah yang kita panggil bahan kimia dia. Dan bahan kimia ni lah, bila dia tak seimbang, ada yang banyak, ada yang sikit, itu yang menyebabkan penyakit psikiatri. Bahan kimia ni ada macam-macam jenis lah. So at least sekurang-kurangnya malam ni tahulah penyakit psikiatri itu memang ada punca daripada sel-sel otak tu sendiri. Of course lah, kalau saya belah otak tu sendiri sekarang memang tak nampak. Betul. Sebab dia very kecil. Mikroskop pun dipanggil elektron mikroskop. Very small. Dan juga satu lagi kita punya keterhadan ataupun limitation kita, pesakit psikiatri kita belum ada lagi teknologi yang murah. Kita ambil darah terus boleh tengok bahan kimia ada berapa banyak. Tak boleh. Okay. So sekarang nak cerita perubatan Islam dengan perubatan moden. Ini adalah 3 golongan masyarakat kita lah. Ada jenis masyarakat kita ni kan, yang semua penyakit memang sebab jin. Senang dah dia nak salahkan jin. Ada pula sejenis golongan kita yang memang tak percaya. Ini hampir-hampir dia tak percaya wujud jin. Ini bahaya juga. Dan kita percaya wujud jin. Ada juga golongan kita. Saya nak cakap ni golongan Muslim lah ni. Non-Muslim ni cerita lain. So ada juga golongan ni yang tak suka kaitkan apa-apa penyakit dengan jin. Tetapi ada segolongan yang seimbang. Jin-jin, sakit-sakit ada. Dan kebanyakannya memang overlap. Yang saya harap saya berada di golongan ni. Okey. So maknanya ada setengah perkara dia memang overlap. Dia mungkin ada kesan biologi ataupun dia mungkin ada faktor gangguan. Okey. So sekarang ni bila sebut pasal jin ni, yang saya nampak lah, bila tengok hadis-hadis Nabi, of course saya tak deny sihir, gangguan jin, Nabi pernah meruqyah orang. Tapi kalau kita kirakan numbers secara objektif secara kasar saya tak nampak Nabi kita SAW sentiasa menyebut penyakit disebabkan jin, penyakit disebabkan jin. Ada kalanya hadis tu dia cakap dia just bagi doa je, tapi tak sebut langsung pasal jin. Dan juga ada satu riwayat bahawa Nabi SAW jumpa dengan insan yang bernama Harith bin Kaldah ni. Dalam sejarah dia tak sebut pun jadi Muslim ke tak. So kita assume dia bukan Muslim lah, sebab dia daripada Nisaburi. Dia Yahudi yang belajar doktor lah ketika itu. So dia, Nabi SAW memang ada refer ataupun hantar sahabat-sahabat yang sakit seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma jumpa Harith bin Kaldah. Mesej yang saya nak sampaikan di sini, Nabi SAW dia recognize expertise orang dalam bidang perubatan dan dia tak kisah pun kalau orang tu bukan Muslim. So kalau Nabi SAW kata semua penyakit disebabkan jin, of course dia tak refer dah sahabat dia tak jumpa Harith bin Kaldah ni. Dan lagi satu, bila kita baca hadis-hadis tentang ruqyah, ruqyah ni doa lah. Jarang, actually selalunya bila Nabi sebut ruqyah, Nabi tak sebut pun pasal jin. Jadi saya rasa saya nak kritik lah kita punya masyarakat kita ni. Bila kita sebut ruqyah, doa, mesti something yang berkait dengan benda kita tak nampak, benda yang pelik, benda yang luar adat. Contohnya anak hari ni okey, tiba-tiba esok dia meracau, ni kena ruqyah. Tak apalah, betul lah tu.
Tapi salah konsep di mana bila kita balik nanti terjatuh longkang ataupun tergantuk pintu, berdarah. Berdarah kena jahit pula tu. Pergi jumpa doktor kat klinik kita ni, jahit. Tak rukyah. Betul tak? Siapa last sakit apa-apa, lebam ke, pening ke, dia pegang tempat dia, dia baca Bismillah 3 kali. Lepas tu dia baca A'udzu bi'azzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Siapa last pernah baca benda ni semua hidup dia? Tak ada. Saya pun tanya student saya pun, dia pun tak ada. Student Muslim, semua Muslim yang hafal Quran tu pun tak ada. So saya rasa ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Saya rasa somehow dalam budaya kita, budaya Melayu kita, yang terlalu sibuk sangat pasal jin, sehingga kita lupa bahawa sunnah ruqyah ni dalam semua perkara sebenarnya. Semua kesakitan, dalam kita mengejar rawatan moden, sains, kita lupa ruqyah. Dia macam seolah-olah paradox. Paradox ni macam mana? Kita nak elak benda tu, tapi benda tu juga yang datang. Ataupun kita konon-kononnya bila ada penyakit simptom mental, simptom psikiatri, konon-kononnya kita ni Islamik lah. Sebab kita refer lah Ustaz ke Rocky ke, okay, fine. Tapi bila penyakit lain kita tak buat pula. So that's why bagi saya semua sakit, 4 paradigma ni, 4 komponen ni, semua sakit, tak semestinya psikiatri, mesti ada faktor biologi, psikologi, sosial dan spiritual. So lebih mudah begitu. Jin kita tak peduli pun, kita ruqyah, kita tak kisah. Itu adalah satu first message yang penting tau. Sebelum kita decide nak bezakan ni jin tak jin, kita kena ingat ruqyah saja, buat je, doa je. Aku akan doa. Balik ni aku akan belajar satu ruqyah daripada hadis yang sahih, of course. Jangan buka kitab-kitab yang tak ada, orang kata sadaran, dia cakap ini hadis Nabi tapi dia tak cakap dia mana punya hadis. Tak maulah. Kita mesti ambil yang betul-betul sahih, yang ada sandaran. So balik ni insya-Allah mungkin kita boleh hafal satu buku doa, ataupun at least lah saya kongsi, baca 3 kul 3 kali pagi, baca 3 kul 3 kali petang, ataupun Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, 3 kali pagi, 3 kali petang. Saya rasa benda ni simple, tapi orang lupa. Orang dia nak benda yang best, benda yang gah, benda yang hebat dan instant. Sebab tu dia cepat jumpa bomoh, dia cepat jumpa ustaz, sebab dia nak instant punya efek. Tapi sebenarnya amalan harian tak buat. Bismillahirrahmanirrahim tak buat. So saya rasa contradiction tu berlaku. Bila kita ada benda pelik, mental illness, terus jin. Okey, ini jin dan syaitan. Zaman dulu kita ni terbalik tau. Kita ni macam perangai orang Eropah zaman gelap dulu. Orang Eropah zaman gelap tu, dia tengok pelik dia terus kurung, ataupun dia terus layan dengan kesiksaan lah. Konon-konon dengan cara dia seksa tu, syaitan akan keluar daripada badan dia. Dia tak bagi makan contohnya, ataupun semua perkara yang pelik-pelik dia rasa macam jin yang buat. Dan ketika zaman yang sama ni, orang Islam sangat maju dari segi sains. Yang itulah Abbasiyah dan juga Spanyol. Okey, saya syorkan carilah buku-buku kecil ni. Dia banyak doa, hadis-hadis sahih dan juga ayat Quran. Doa. So ini rawatan penyakit psikiatri lah. Jangan saya dah lupa sekali. Okey. So dah
penyakit psikiatri, ada sentuh pasal sejarah histeria. Now, kita nak tanya histeria. Saya pelik. Sebenarnya saya pernah ada show dalam salah sebuah sekolah. Kita nak temu ramah student yang pernah ada histeria. Okay, sebelum tu saya cerita lah. Dulu pernah ada satu kajian dibuat oleh seorang sarjana lah, tapi tahun 80-an, kepada kita bagi, dulu ingat tak ada minah-minah kilang sebelum imigran masuk banyak dalam Malaysia ni. Pekerja-pekerja kilang kita adalah orang-orang kita juga. So zaman era revolusi perindustrian kat Malaysia tahun awal 80-an, masa Tun Mahathir mula naik kan, revolusi perindustrian, kilang-kilang banyak buka kat PJ ni semua ni. Shah Alam tak wujud lagi kot, tak tahulah. Tapi PJ banyak kilang kan. So orang-orang yang kerja situ adalah gadis-gadis daripada kampung. Ketika itu sangat tinggi jumlah ataupun kes-kes histeria. Perempuan-perempuan meracau, dia semua meracau. So sarjana ni dia tulis, dia kata bila dia kaji, dia tengok perempuan-perempuan ni semuanya adalah orang yang daripada gadis dari kampung, datang daripada jauh, datang seorang. Maknanya dia tak ada keluarga kat sini. Keluarganya adalah kawan-kawan dia. So dia kaji ada masalah stres kat situ. Dia susah nak beradaptasi dengan environment yang ada, dan juga dia stres dengan mungkin ada gangguan seksual, berhubungan lelaki perempuan yang lebih macam tak macam kampung. So dan ni yang interesting, orang-orang Melayu ni dia jenis susah nak express, especially zaman dulu. Dan perempuan, bila dia tak suka, dia tak boleh lahirkan ketidaksukaan dia. Kalau bapa dia suruh kahwin dengan orang ni, dia akan pendam. Contohlah so bila dia susah nak express, tambah pula dia ada stres duduk di bandar, dia tak biasa duduk kat bandar. So the only way dia nak express adalah dengan cara dia ni tanpa sedar tau. Dia bukan berniat nak buat. Dia bila dah kumpul-kumpul stres tu, tiba-tiba dia jadi mengacau lah. Itu dia punya teori. Dan saya rasa mungkin ada benar bila manusia ni dah banyak sangat stres dalam diri dia, dia dah hilang kawalan. So berbalik pada histeria kat sekolah pula. Selalunya histeria berlaku mesti hujung tahun sebelum naik exam. Dan mesti ada something lah, nak perayaan besar ke apa ke kan. Ada kebetulan, wallahualam. Kemudian dari segi taburannya, kejadian histeria sekarang macam sedikit kurang lah berbanding dulu. I wonder why. Dulu masa saya sekolah terlalu banyak orang perempuan lah, budak perempuan histeria. Tapi sekarang macam kurang sikit. Walaupun ada, tapi kurang sikit. Saya punya teori, saya rasa sebab apa? Rasa-rasa dia sebab apa? Kurang sikit histeria daripada berbanding zaman dulu. Betul, social media, Facebook. Gadis-gadis sekarang tak macam dulu ya. Dia tension, dia dah boleh express. Satu dunia boleh baca Facebook dia. Dia tak puas hati dengan bapak dia, dia boleh tulis dalam Facebook. Of course lah, dia tahulah bapak dia bukan friend dia pun kan. Tapi at least satu dunia tahu masalah dia. Dia dah boleh express. Dia tak perlu lagi simpan-simpan. Dan ramai pula orang yang mungkin jenis dalam Facebook, dia like ke, share ke, bagi support ke, for example. And sekarang pula banyak pula advice, message yang berbentuk poster kan, yang so very, kata kadang-kadang memang very soothing dan very calming. So ada perbezaan zaman kat situ. So ada mungkin lah ada kurang. Saya tak, ni terus terang saya cakap bukan kajian yang objektif lah nak katakan sekarang kurang dulu, tapi secara rambang saya nampak macam kurang. So saya histeria ni, first of all, saya dah tegaskan saya percaya jin wujud. Saya percaya jin boleh mengganggu manusia. Nombor 3, saya juga percaya sains yang logik dan Islam itu rasional. Kalau ada bukti sains yang hukum dan logikal, saya rasa kita tidak memenuhi tujuan hidup kita kalau kita tak follow. Maksudnya kita tidak memenuhi maqasid. Kalau faham tentang maqasid ni, ilmu perubatan ni dia menggunakan evidence. Kalau kita tak follow evidence yang logik, maknanya kita dah menyalahi dah sebenarnya agama ni sebenarnya. Itu nombor 3. Nombor 4,
Kalau dia jin tak jin pun, kita kena ruqyah, kita kena baca doa untuk semua perkara. Tak payah sibuk nak tahu tu jin ke tak. Nombor 5, pendekatan dia ada 4 lah. So siapa yang mau masuk tadi tu, ada juga yang mungkin dah banyak kali tengok benda ni kan. Ingat, semua perkara ada 4 jenis faktor. Yang ni tak apalah, tak tahu, it's okay, ni doktor punya hal lah. Yang ni yang doktor psikiatri ataupun psikologis punya hal. Yang ni maybe you boleh fikir sendiri. Yang ni yang semua orang duk kata, semua orang duk champion kan, which is okay, no problem. Cuma janganlah ini jadi utama, yang lain kita lupa. Ini adalah nak cerita balik, ini adalah faktor-faktor penyebab penyakit mental ataupun segala penyakit fizikal pun bagi saya. Contohlah diabetes pun. Of course lah, sudut biologi lah yang kita tahu, masalah insulin menyebabkan diabetes. Psikologi pun, mungkin hidup dia jenis tidak orang kata cergas, ataupun dia tak faham juga betapa pentingnya hidup secara sihat ni. Dia sudut psikologi. Social, mungkin dia mengalami tekanan yang banyak, tak ada masa untuk exercise. Dan spiritual, tak pernah ada orang cakap kan diabetes disebabkan jin kan. Bagi saya, why not? Who knows? Tak ada siapa tahu. Tentang jin duduk dalam pankreas ke, mana tahu? Kita pun tak tahu. But untuk saya, so what? Nabi SAW, dia tak pernah sibuk tau untuk, macam saya sebut tadi lah. Ini kena slide tadi. Sorry ya. Nabi tak pernah sibuk-sibuk nak kata, oh ni jin, kau patut takut jin. Sebenarnya kita jangan takut kat jin pun sebenarnya. Ini soalan yang kita kena tanya sentiasa. Adakah semua sebab jin? Kalau sebab jin pun, so what? Kita tak sepatutnya takut dengan dia. Dan Allah tak suruh kita takut pun dengan dia. Kita yakin dengan ruqyah yang kita buat sendiri, jin akan berlari. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jin akan lari. Sebenarnya kita berperang dengan diri kita sebenarnya, bukan dengan jin. Kita berperang dengan keyakinan kita pada Allah SWT. Kita berperang dengan keyakinan kita pada doa Allah SWT. But at the same time, jangan buang rasional dan logik tu keluar. Kalau sains kata mungkin ada sudut psikologi yang perlu diambil perhatian, so of course orang yang kena histeria dia perlu disiasat. Betul-betul. We never know, entah orang yang kena histeria dia pernah dicabul, tapi dia tak boleh nak cerita. Budak-budak yang kena histeria, dia tak tahu, tak ada siapa yang tanya. Sebab saya cakap tadi kan, dia ada masalah untuk express masalah dia. Dia ada masalah untuk cerita. Dia tak puas hati dengan sekolah ni, contoh. Dia tak puas hati dengan parents dia, tapi dia tak boleh cakap. So dia simpan lama-lama dia hilang kawalan, jadi histeria. Dan saya tak nafikan mungkin dalam keadaan jiwa dia lemah, histeria, dan mungkin jin masuk sekali, wallahualam. Tetapi kena seimbang. Bila siasat tu, janganlah baca ruqyah dia, kenalah fikir logik, psikologi dia. Dia kenapa boleh dia lemah jadi macam tu? Saya bukan nafikan histeria tu bukan disebabkan jin, saya tak nafikan. Tetapi ada faktor lain. Ada 3 lagi faktor lain perlu disiasat. Sebab Islam ajar kita logik dan rasional. Ingat, Islam ajar kita logical dan rasional. Tak banyak sebenarnya perkara yang wajib kita follow secara ritual. Tak banyak. Selain daripada itu, kita fikir secara logik. Especially dalam keadaan muamalah kita seharian kan. Perubatan adalah satu bentuk muamalah. Macam mana kita nak hadapi kehidupan seharian kita dengan hidup secara sihat. Semua tu kena fikiran yang logik akal, fikiran yang kritikal. Kita tak boleh taklid. Orang tua dulu buat macam ni, kita follow buat macam ni. Not necessarily. So, saya rasa itulah mesej utamanya. Agak rasa boleh dapat tu kan? Kita at the same time, kita tak deny kewujudan jin, tapi kita letak kewujudan jin dan jin mengganggu kita tu di bawah sikit. Sebab ada banyak lagi benda lain yang mungkin memberi sumbangan. Mungkin juga kan jin dia bisik dengan kita, salahkan je aku,
supaya kita tak cari penyelesaian lain, supaya kita kekal lemah, kita kekal sakit, kita kekal jadi histeria, supaya kita tak boleh beramal sebagai Muslim yang sebenar. Nampak tak paradoks tu kan? Terlalu sangat percaya jin, ubat pasal jin, kita lupa ubatan yang lain, kita terus lemah dan lemah dan lemah. Dan saya teringat hadis daripada Abu Al-Malih. Abu Al-Malih ni dia dengar daripada seorang sahabat, tak disebut nama. Sahabat ni menunggang kenderaan, tak disebut binatang pun, mungkin keldai, mungkin unta, mungkin kuda, di belakang Nabi SAW. Sekali tu dia terjatuh, mungkin kenderaan tu terkejut ke ataupun dia macam kuda kan, dia terjatuh. Terus sahabat ni kata, tak isah syaitan, celaka kau syaitan, dia cakap. Nabi SAW terdengar dan Nabi marah. Kalau kau sebut itu, kau sebut tak isah syaitan, syaitan mendengar, syaitan akan bercakap, kerana aku kau jatuh, dan dia bermegah-megah. Syaitan akan bermegah dan akan cakap, kerana aku kau jatuh. Tapi sebaliknya kau sebutlah dengan nama Allah. Bila kau sebut dengan nama Allah, syaitan akan menjadi sekecil-kecil lalat. Sebab so careful ya. Bila kita sebut, oh histeria ni sebab jin ni, sebab jin ni, apa benda yang pelik ni sebab jin ni, there are always explanation. Sebab tu lah sebab tu saya suka lontarkan soalan tau. Adakah dengan mempercayai bahawa semuanya disebabkan jin akan menguatkan iman kita sebenarnya? Soalan tu kita kena tanya balik. Apa masalahnya? Saya tak ada masalah bila saya percaya pada sains. At the same time, saya rasa sains tu menyebabkan saya rapat dengan Allah. Allah, ini ayat saya tak tahulah saya ni macam mana, tapi saya rasa sains tu possible je boleh rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah, tak ada isu. So saya sarankan kalau berdasar benda-benda gaib macam jin ni, kita kena balik pada zaman Nabi SAW. Okay? Kita kena cari, tengok the context. Of course lah, kalau nak cari pasal hadis, pasal jin, pasal sihir, memang you jumpa banyak. Tetapi you cari, you buat research secara objektif, you kumpulkan hadis tentang sakit ataupun hadis tentang apa-apa sakit, dan you kumpulkan, you tengok berapa persen yang Nabi sebut pasal jin dalam hadis-hadis tentang sakit. Saya rasa tak banyak. Itu satu. And then you kumpulkan segala hadis-hadis yang Nabi ajar doa untuk orang. Doa apa-apa doa dalam hadis. Nah saya tanya, saya percaya dalam doa, dalam hadis yang sama, mesti tak banyak pun hadis sebut pasal jin juga. Of course ada, tapi tak banyak. So kita kena faham konteks tau. Memanglah hadis pasal jin tu ada, sihir tu ada, tapi berapa kerap? Of course sihir wujud. Of course orang yang meracau, saya rasa kadang-kadang saya pun rasa ini memang meracau, ini memang setan. Purely. Sometimes rare. Mungkinlah 10 kali saya jumpa, sekali je saya rasa memang saya dah hilang akal lah. Maknanya saya dah tak nampak apa-apa penyakit psikiatri kat sini. Itu masalah masyarakat kita ada tendensi. Sahabat-sahabat saya pengamal perubatan, ustaz-ustaz tu semua, diorang sangat bagus dari segi membantras khurafat dan syirik. Itu penting golongan tu juga. Saya nasihat ni di kalangan orang awam macam kita ni. Bila kita sakit, apa kita patut buat? Kalau lupa pun apa-apa saja, teori apa pun tadi, at least lah satu benda you bawa balik. Kalau you sakit apa-apa, first of all belajar apa ruqyah yang ada, di ruqyah diri sendiri. Second, ingat Islam menggalakkan kita fikir rasional. Ya mungkin ada sebab jin, tapi jin kita boleh settle dengan kita baca Quran, ayat kursi 3 kun. Kenapa tak yakin ke dengan ayat kursi yang 3 kun? That's why lah sebelum sakit baca Quran betul-betul dengan tajwid yang betul, kan? So masyarakat kita macam ada kontradiksi lah kat situ. Dia nak penyelesaian cepat, tapi at the same time dia malas nak usaha diri dia. So wallahu alam,
Ini saya kongsikan sikit. Ini saya promote. Saya tak dapat apa-apa dengan promotion ni. Mungkin saya harapkan reward kepada Allah. Percaya apa ni? Ada Melayu, ada English. Tapi pada saya lah yang Okey, boleh buka soalan lah. penyelesaian yang cepat tu itu salah satu lah. Ya. Tapi yang utama pada saya keyakinan. Betul. So, apa ni? Macam ayat Quran dan sebagainya yang kita buat sebenarnya. Ada masa kita cakap pengalaman saya sendiri lah. Kita baca ayat tu, selalu kita baca memang apa terjadi lah. Kalau kena rasuk dan sebagainya, memang akan apa ni lega semua. Tapi ada masa jadi dekat situ. Kenapa? Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin Allah Ta'ala nak bagi kita. Bukan hanya ayat itu saja yang kita boleh guna, ada ayat lain. Contoh azan dan sebagainya. Dah lama lah kalau kita nak, isteri saya kena masuk contoh. Cuba-cuba buat selalu boleh. Di Bali tak boleh. Kan? Kita boleh panik kan di mana ada kat salah baca dan sebagainya. Macam-macam kan. Jadi lepas tu dia minta Allah Ta'ala, dia yakin. Tapi keyakinan balik. Kan? Dan sebenarnya tuan Allah Ta'ala gerakkan kita supaya ada. Ada sejak okay. Jadi kat situ yang saya nampak keyakinan tu dan juga mungkin Allah Ta'ala nak bagi pelajaran kat situ. Dan bila berjadi benda tu, dua perkara yang kita do. Dan kita refer balik. Yang kita seorang tak boleh, kita kena belajar pula, kena refer balik dengan ustaz dan sebagainya, guru kan. Jadi memang betul. Yang itu yang saya punya ni. Betul. Yang penting istiqamah buat amalan-amalan harian untuk semua kita. Ada yang baik yang kena sakit ataupun tak kena sakit. Itulah. So saya akan macam tu kan. Macam doktor baca Bismillah tu sama, saya baca sama, semua sama. Kenapa? Bila sakit, contoh orang kata nak kena cari Ustaz Harun-Din kan? Kenapa mesti saya suruh sendiri? Sebab macam saya kata lah, satu masa saya pernah alami benda tu. Duit yang telah habis beribu saya tu, pergi sana, pergi sini, yang tertipu sebagainya. Lalu dia give up lah. Tak mau dengar kata dia baca Bismillah sama menyaku je lah. Why not buat sendiri? Kalau boleh saya tanya, Buat dulu. dalam proses berubat sampai beribu tu, pernah tak satu ketika bawa jumpa doktor? Ya, jumpa doktor juga tapi tak cure. Dok, online off. Yang ada doktor sini pun kadang-kadang dia sendiri buat advice dan doktor kata cuba cari buat kampung. Saya tak pernah advice orang cari buat kampung. Saya tak pernah advice cari buat kampung. Wallahi, saya tak pernah cakap cari buat kampung. Bukan maksud dia, maksud dia bukannya dia surrender tidak. Maksud dia yang saya faham kat situ, usaha cara moden dengan dia dengan doktor yang kata buat kampung tu, usaha yang satu lagi. Maksud dia dengan pihak sebagainya tu. Orang kata tu iman. Itu yang nampak. Saya setuju dengan itu. Okey. Yang lain ada pengalaman? Masalahnya yang Historia ni kata-kata kampung asli pun ada orang Historia lah. Tok Patin tu dia jampi dengan bacaan pelik tapi boleh. Itulah. Itu kan. So you nak letak tu jin ke tak? Serius ni. Okay, kita bawa persoalan ni agak serius dan mungkin controversial sikit Kita duk tengok cerita Conjuring, Exorcist, Kristian. Kita tahu dia agama yang tak betul, kufur. So padri-padri itu apa sebab dia boleh pulihkan orang secara exorcist? Banyak macam lah teori orang letak. Teori orang kata satu, ada dua lah school of thought kajian saya tadi, dalam kajian saya jumpa dua. Kenapa kita sebagai orang Islam ni, apa kita punya jawapan bila kita cakap padri itu boleh sembuhkan orang dengan menggunakan ayat-ayat Bible? So ada dua jenis jawapan. Satu jawapan dia kata syaitan tipu dia ni supaya bila dia keluar seolah-olah menunjukkan benda tu mujarab, benda tu sembuh dan menguatkan lagi keimanan orang pada padri.
Itu satu jawapan. Satu lagi jawapan pula, orang kata Padi yang memang betul-betul ikhlas, at one point dia memang doa pada Allah Tuhan yang satu. Sounds logical juga. Okay. Padi ni bila dia kadang-kadang bila tak kisahlah siapa pun, antis di mana pun, fitrah manusia ni dia akan cari satu supreme being. Walaupun dia tak pernah sebut nama Allah, tapi fitrah dia akan cari. Bila dia dalam keadaan terdesak, dia akan cari doa dia something, whoever up there kan, tolong bantu aku daripada kesusahan ni. Allah bagi tau kurniaan tu. Kalau orang tu memang betul-betul ikhlas dan minta pada dia, tak payah sebut Allah pun. Betul tak? Setuju saya punya ni kan? Itu dua. Saya rasa mungkin yang kedua yang lebih tepat kot jawapan dia. So wallahu alam. So kalau Tok Batin boleh sempurkan, so ada dua sebab. So macam mana? Saya sudut sains, ada jawapan ketiga dari sudut sains. Pernah dengar perkataan placebo tak? Placebo effect. Jadi dalam sains, tapi dia bukanlah sains yang solid. Yes, placebo ni, manusia ni, dia sangat unik tau manusia ni. Dia bila dia percaya tentang sesuatu tu, kepercayaan tu boleh merubahkan diri dia. Contohnya, Tok Batin tu adalah orang yang respectable person dalam kampung tu. Dia memang ada sejarah bahawa dia menyelesaikan banyak masalah. Bila ada masalah, orang jumpa dia, selesai masalah. Dan dia macam orang agung-agung dia. Dan bila dia ni kena rasuk histeria, jumpa Tok Batin bagilah apa pun. Placebo effect tu boleh menyembuhkan dia. This is real punya teori placebo ni. Contoh, lagi saya bagi contoh simple saya bagi ubat. Saya doktor, famous lah konon-kononnya, doktor apa-apa lah, doktor jantung apa, psikiatri lah. Saya ada masalah kemurungan. Saya cakap kat dia, ini ubat adalah ubat kemurungan yang memang mujarab 100% bla bla bla. Saya bagi convincing lah. At the same time, dia dah kenal saya. Saya seorang yang tersohor, terkenal dan memang famous lah dalam perawatan psikiatri ni. Lepas tu saya bagi satu benda yang saya convince kan, benda tu memang bagus. Dia makan, tak sampai seminggu kemurungan dia hilang. Tahu tak buat apa saya bagi? Antihistamin dia buat sama-sama. Dan saya bukan cerita je, dia memang kajian, memang buat placebo ni lah dia, placebo effect dia. So ada 3 jawapan lah. Nombor 3 dia sebut sudut sains, kita boleh sebut placebo. So wallahu a'lam. Islam tidak suruh kita menggapai-gapai dalam gelap. Islam suruh kita cari benda yang autentik, yang ada evidence. Itu Islam suruh. So benda-benda macam ni kita tak sure. Syaitan kita hanya boleh speculate. Yang kita tahu syaitan tu wujud, syaitan tu boleh ganggu manusia. So now kita sebagai manusia yang berakal ni, apa kita nak buat? Kita kena carilah usaha-usaha dia sebut logical, sebut ritual yang sahih. So kita berfikir betul, ikhtiar. So ikhtiar pun jaga-jaga je lah. Ikhtiar yang sampai melanggar akidah, sampai gantung tangkal, ada rajah wifik semua. So, orang dulu biasa kan sebut ikhtiar, letak benda bawah bantal supaya anak boleh whatever kan, jadi pandai ke apa tak. So ikhtiar. Tapi kita hati-hati, akidah dulu kena jaga. As simple as tanpa disedari, akidah boleh kacau. Kalau kita kata aku jumpa ustaz tu je confirm boleh pulih lah, itu dah something wrong lah tu dengan akidah sikit. Sama lah dengan doktor pun sekali. Aku kalau bukan doktor klinik kita, aku tak boleh. Bawah ni klinik kita kan, betul lah. Doktor lain tak boleh. Doktor Zul dia yang boleh confirm, boleh hilang problem. Itu bahaya. So kadang-kadang benda akidah ni bukan sekadar percaya je ni. Kadang-kadang benda kita percaya tentang perawatan tu pun, walaupun kita jumpa ustaz
kadang-kadang boleh jadi tak Islamik sebab kita rasa ustaz tu je yang boleh sembuhkan kita. Dah tak Islamik dah tu. Dia sudah akidah. So I think bila merawat dan mencari rawatan tu, satu, Islam semua lebih luas lagi. Selagi dia tidak memberi mudarat, selagi dia dibuktikan dengan akal, dan selagi dia tidak melanggar syariat, itulah perubatan Islam. Perubatan Islam bukan somebody yang merawat dengan cara berpakaian ubah ke, pakai kopiah ke, ataupun dia hanya sebut ayat Quran saja. Tidak. Perubatan Islam yang memberi maslahah, kebaikan, mengelakkan mafsadah, mudarat, berdasarkan bukti-bukti yang kukuh. Itu perubatan Islam. Itu perubatan Islam. As simple as that. So saya rasa istilah tu pun dah problem untuk perubatan Islam tu, membuat korang confuse. So itu message saya lah untuk soalan Rosman tadi. Saya pun tak tahu. Boleh 3 jawapan dia. Tapi kat tu betul. So saya pernah sendiri pun. Saya pun pernah juga. Dekat apa ni, Bukit Ibam, orang asli. Dia pergi bergendang, sebut Rasulullah, Arab Rasulullah. Betul. Betul orang sendiri. Betul ada orang yang pergi ubat sembuh. Saya suka tengok. Betul. Beritahu. Kita yang tengok ni kena hati-hati. So at least kurang-kurangnya saya ada 3 jawapan. So pilihlah, saya pun tak tahu, wallahualam, pilihlah. Dari sudut sains ke, dari sudut husnuzonnya, Badri tu mungkin, tak tahu lah, Tok Batin saya tak tahu lah. Mungkin Tok Batin pun minta Tuhan satu kan, Tuhan paling power dia kata kan, contohnya. I don't know. Mungkin kat situ lah yang in the split second tu akidah dia dah akidah tauhid dah. That split second lah masa dia doa tu. Dia minta ke Allah, Allah bagi. Ataupun syaitan nak tipu dia lah. Dia tipu kita sendiri lah. Allah, saya tak tahu. And then science placebo. Saya repeat balik. The third reason probably is placebo effect. Bila kita agungkan orang tu sangat, before kita jumpa orang tu, kita dah expect dah orang tu boleh buat something very good to us. Dah ada expectation, dah ada anticipation dah. Itu placebo. Macam saya tadi kan, contoh saya bagi pil tadi kan, itu placebo effect. It's a real well research punya teori. So Allah maklum. Terima kasih kan kongsi. Kalau kita ini simpan kan, tak luahkan kan, tak boleh kat Facebook kan, sampai mana tahap kita boleh tu supaya kita tak histeria. Dah histeria ni je dalam buku saya. Saya pun tak tahu. Wallah alam. Dan saya tak suka sebut perkataan histeria tu sebenarnya kan. Sebab bagi saya ada banyak macam-macam perkara kan. Mungkin dia mengalami halusinasi ataupun dia mengalami kemurungan ketika kita tahu. So wallahu alam. Dia simpan. The problem is kalau kita simpan masalah, kita simpan tak cerita masalah tu cerita lain. Dia ni jenis masalah tu dia memang sendiri tak boleh selesaikan. Dia mesti kena melibatkan orang lain. Dia tak cerita. Faham tak? Masalah tu, the only way untuk solution masalah tu adalah melibatkan orang lain. Tak ada cara lain. Maknanya memang tak ada cara lain. Ini adalah situasi tuan anak lah. Dia memang tak tahu cara lain. Dia hanya boleh cakap dia tak suka. Kan? Mak bapak dia. Contoh ni mak bapak dia suruh kahwin kan? Dia tak nak. Tak ada cara lain. Lari tak mungkin lah sebab dia kecil lagi. Contohnya lah So bila kita yang dah besar ni lain cerita. Kita mungkin ada banyak option lain. Dan mungkin masalah kita jenis bukan masalah yang melibatkan orang lain, ataupun melibatkan orang lain tapi ada jalan penyelesaian yang lain. Tak payah cerita kat dia pun tak apa. Ni jenis macam tak ada jalan keluar tau. So dia simpan. So simpan tak cerita kat orang tu tak apa, as long as kita tengah mencari jalan untuk keluar. Yang ni dia jenis pendam, dia biar je. Dia tak cuba selesaikan. Sebab dia tak tahu nak selesaikan. Budak-budak sekolah, dia tak tahu.
So itu macam psikiatris dia kalau pakai histeria ni macam ubat atau apa yang psikiatris akan lakukan tentang masalahnya bila saya histeria tak pernah bagi lagian dulu. Tapi kalau tengoklah keadaan dia macam mana. Kalau dia ni tenangkan dia. Kadang-kadang kalau histeria ni kita alihkan dia tempat lain, dia tak jadi pun histeria. Dia duduk seorang-seorang, dia tak ada pun histeria. Setengah-setengah kes ya. Yang tu Allah alam lah. Adakah itu attention ke sebenarnya? Allah alam, setengah kes. Tapi the rest kalau teruk sangat sampai dia macam nak mencederakan diri, kita bagi ubat lah sementara. And then bila dah okey, kita soal siasat habis-habis. Soal siasat keluarga sekali. Ideally macam tu lah kita buat. Kita bagi ubat kalau dia ada risiko pada diri dia sendiri ataupun orang lain. Kalau dia merocok-rocok macam tu, biar dia, kita baca lah kan. Baca lah penting. Tapi tunggu dah tenang dan kita interview. Yang penting kita nak dapat info daripada dia. Mungkin information tu kita pisahkan dia daripada mak bapak dia, kita interview dia je kan. Adalah cara dia kan, nak korek rahsia kan. And then kita tanya pula mak bapak. Cuma kalau dia ada agresif sampai mencederakan diri atau orang lain, memang kena bagi ubat lah. Boleh terangkan scientific explanation histeria yang beramai-ramai ni? Macam mana boleh jadi ramai-ramai? Sebab mula dia seorang, lepas tu berjangkit-jangkit ke orang. Ada scientific explanation? Mass hysteria tu wujud bukan kat Malaysia dia. Tempat lain zaman moden punya penyakit pun memang ada. Dan dia banyak penyakit zaman moden lah. Yang saya honestly saya tak ada explanation yang jitu, saya tak ada. Honestly saya cakap, tebak lah saya. Scientific kan. Saya tak ada explanation. Mass hysteria, histeria beramai-ramai, saya tak ada scientific explanation. Again, reason dia mungkin reason yang sama. Mereka tu berkongsi stres yang sama. Semua tu berkongsi latar belakang yang sama. Bahawa dia di sekolah yang tu ada masalah, macam dia ada demand tertentu. Sekolah tu ada demand tertentu, kena deliver exam, keputusan yang bagus. So dia stres yang sama. And then diorang yang kena ni mungkin berkongsi bahawa mereka berkongsi sifat di mana mereka tak bercerita ke orang. Itu saya punya hipotesis saya. Saya tak pernah tanya, saya tak pernah interview pun orang yang histeria ramai kat Malaysia ni. Saya hanya baca daripada kisah yang berlaku tempat lain. Dan of course ada orang kaji juga bahasa histeria ni. Cumanya satu benda pelik kenapa mass histeria ni zaman moden je Zaman Nabi tak ada At least lah, please tell me kalau ada. At least lah the first 300 generation mass hysteria. Saya tak pernah come across. Dengan kajian saya tak pernah jumpa riwayat sampai ke tabi'in. Tak pernah jumpa ada situasi mass hysteria. Saya beramai-ramai. So, adakah itu satu perkara skill baru, jin ada zaman moden? Tak mungkin kan. Jin itu spekulasi. So tak payah kita nak kaji pasal jin tu. Wallahualam. To me, at the same time kita percaya jin, kita kena kaji lah faktor-faktor lain. Tu je my message lah. Supaya at least dengan ada talk macam ni, ada kesedaran sikit. At least mungkin lah lepas ni kalau sekolah ni sudah, dia panggil doktor psikiatri barulah kita start ada kajian. Ini sekarang ni semua macam takut jumpa doktor psikiatri. Doktor psikiatri ni dia kata macam kalau jumpa doktor psikiatri ni confirm gila lah. Itu. So, saya jumpa saya ni kira dah biar aku gila lah. Boleh gila lah. Masuk jumpa doktor tu gila lah. Pendapat orang itu macam tu. Kita lebih takut lah. So that bila kita sebut jumpa doktor psikiatri ni, kita membalikkan responsibility tu pada diri kita sendiri untuk pulih. Tapi bila kita ada jin, kita beli jin.
Jin tak boleh saman kita balik. So ini nak dari segi bentuk lawa adalah sebab mindset kita mungkin ada tendensi untuk blame jin tu, mungkin kita takut nak pergi jumpa lain. Saya cuba bawa satu, ini satu provokasi soalan. Mungkin itu sebab dia, salah satu sebab. Alright. So maaf tak dapat menjawab mass hysteria. Okey, apa saya nak share satu lagi. Anak saya sendiri, dia training dekat kawasan Tenom kan, yang di AJM kat Sabah tu. Tenom, Sabah. Dia di luar KK. Dia dulu dia pergi training, dia pergi polis. Training di Tenom. Pada masa kat sana tu berlaku macam ni lah, histeria. Dalam perlogan tu, penolong itu macam tu lah. Ada separuh tu Muslim, separuh non-Muslim, Kristian. Pun histeria tu. Okay. Dia sentak dengan yang macam ni lah, yang kan. Yang kena adik umur Muslim campur lah dengan tu. Jadi total semua sekali tu dua grupnya, ada Kristian. Interesting Kalau boleh lah saya kaji Kristian dengan Islam. Okay. Apa yang anak saya buat? Dia call saya, yang ni ayah buat macam mana tadi kan? Saya ajar dekat mereka baca 3 ayat kursi je. And then yang Muslim ni, of course lah, dia boleh lah buat untuk yang Muslim. Okay. Yang non-Muslim, dia orang asing. Yang Kristian ni memang dia tak nak lah kita yang cuba buat kan, tak mahu. Oh dia lah. Dia panggil Badri. Okay tak? Okay juga. Interesting kan tuan? Saya kalau lah benda tu boleh didokumentasikan, benda tu penting tau untuk kita kongsi dan untuk kita sama-sama kritik benda ni. Itulah satu masyarakat yang matang. Bila benda berlaku begini, dia dokumentkan. Negara kita susah nak maju, masyarakat kita susah nak maju. Orang kita hebat-hebat, tapi masalah dokumentasi. Kita duk cerita verbal je. Saya percaya tuan cerita betul lah, tapi kalau boleh didokumentasikan orang yang berlaku kat situ, dokumentasikan ke, berkongsi ataupun panggil pakar ke datang, tak kisahlah pakar tu Islam atau tak Islam, at least dia boleh dari sudut kritikal dia boleh describe situasi tu. Saya wish lah at least kurang-kurangnya kita ada masyarakat yang berakal dan berfikir sikit, supaya kita terus boleh kaji dan supaya kita nak masyarakat kita lebih sihat lah. Dan tapi doktor kata kaji betul lah. Kalau doktor yang kaji kan, doktor yang faham tentang tu, doktor yang alami, of course lah keyakinan ke doktor tu memang lebih lah. Untuk orang lain yang baca doktor pun kajian, dia tak mampu mengalami benda tu, cuma dia baca, dia tidak macam tu. Sama juga dengan Al-Quran dan sebagainya. Kita kata memang tak, maksud saya benda ni wujud tak, maksud saya yang point tadi tu, point yang Badri buat pun boleh, Ustaz buat pun boleh. At least bila ada dokumentasi tu, orang akan boleh kritik, wujud benda ni. So orang akan stimulate perbincangan tau. Stimulate perbincangan. Tapi pada saya simple je dengan kat situ. Kita sebagai orang Islam, kita percaya musuh kita adalah syaitan. Dia punya tukar belik dia semua sekali, kepala dia berbagai kan? Betul. Jadi bila berlaku macam tu, saya kan buat Kristian memang tak salah pun. Dan kat jin sendiri pun semua sekali Mempermainkan dia orang. Dia positif dia semua juga. Kalau kita kaji tentang jin dan sebagainya kan, ada cerita tu. Kalau kita benda ni satu subjek yang sangat besar benda. Betul. Kalau kita siap-siap kaji, kita dengan kita jadi gila. Maksudnya yang jin daripada pihak Kristian tu, dia sekarang ni ibarat kita satu kita satu konsep kan. Saya ni jin dengan contoh. Saya kacau yang Islam, saya kacau bukan Islam. Objektif dia macam untuk keyakinan sebagai untuk rumah kebaikan kan. Sekarang ni bila pergi dengan Islam dengan berdasarkan diri, dia terpaksa nak rilis. Tapi yang ini sebab geng dia dan sebagainya, untuk menentukan orang-orang yang Kristian yakin kepada Badri. Kan? Itu sebab dia macam poin yang saya cakap tadi tu lah. Orang akan kasar. Itulah macam poin yang saya cakap tadi lah. Ada 3 possible explanation
Kenapa bukan Islam boleh sembuhkan, boleh exorcise. So yang Tuan cakap ni poin nombor 2 tadi lah. Maknanya supaya jin berputar balik, menambahkan keyakinan sesat orang tu. Interesting. Kat sini pun yang Tuhan pun izinkan benda tu berlaku sebab apa? So, Tuan rasa ada possibility tak yang poin nombor 3 di mana yang itu saya setuju yang padahal itu mungkin satu ketika dia minta pada Tuhan yang satu dan Tuhan yang kurniakan. untuk situasi tu pada saya punya personal punya pendapat, itu dia punya trik supaya orang Kristian percaya kepada Bahari. Dan yang ini pula semua sekali atas kebenaran Allah Ta'ala, kan? Mana Kristian ke Islam ke. Tapi yang untuk Islam ni dibenarkan juga berlaku sebab untuk kita orang Islam berfikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala, macam mana kita letak kebergantungan kita pada Allah Ta'ala dalam menghadapi situasi ni. Sebab yang itu Panadol ke apa benda semua dia tak dan mainnya. saya juga interested juga tau. Saya nak kaji orang yang pernah kena rasuk dan pulih dengan ayat Quran ni. Saya nak tengok ni kalau dalam sains dia suka ni gaji dia 20 tahun yang akan datang apa jadi kat orang ni. Adakah dia menjadi satu muslim yang baik dan iman dia bertambah? Faham tak? Lepas tu kita bezakan pula dengan orang yang tak pernah kena rasuk. Satu interesting punya study lah. Yang itu pun saya boleh jawab sekarang. Kalau kata yang doktor kata nak cari 20 tahun, 30 tahun, saya rasa tak payah masa. Sebab apa? Kita kena satu pegang lain lah. Iman untuk seorang tu Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi bila dibagi macam tu, ada setengah kan, dia sedar pada masa tu. Lepas tu dia keluar pintu ni semua dengan cabaran dan sebagainya. Sebabkan dia punya foundation agama dan sebagainya tak kuat. Mungkin kita kali-kali juga. Betul. Semua satu yang tak fikir lah. Itu saya kata. Sebab tu kita perlu satu yang subjektif kita boleh buat bentuk objektif. That's science Allah. Saya tak kata science semua great dan auditing, tapi sekurang-kurangnya dia memberi kita kefahaman lah. Sebab otherwise kita akan terus speculate je tau, berdasarkan pengalaman kita. Speculate dan speculate, because our experience might be wrong. So that's why saya memprovidekan satu tools untuk kita kaji dengan lebih objektif. Alright, thank you. Okay, adik, soalan? Ada? Lagi aja. Alright? Okay, Usman. Last soalan Usman boleh ya? Tadi saya terlambat kan? Matlamat? Yang terlambat yang terlepas. Okay. Yang tidak keseimbangan Banyak. Itu apa punca dia dan macam mana nak elakkan dia? Satu bentuk, satu sebab genetik mungkin, satu memang dah Allah nak bagi ya. Genetik. Genetik pun boleh jadi. Satu memang Allah nak jadi. Macam kita dapat diabetes pun sama juga. Kadang-kadang tak ada punca. Mesti ada nak elakkan dia. Elak dia. Okey, jalani kehidupan yang sihat, banyakkan kawan-kawan yang beriman dan teruskan yakin dengan Allah. Ingat, kita tak kontrol 100% dunia ni, tapi kita boleh rancang. Dia kimia tu macam mana dia boleh Kimia tu kalau dah stres sangat, bertambah-tambah stres, jadilah. Jadilah satu contoh dia macam ni. Kalau kita tak pandai nak deal satu-satu stres, kita biarkan dia berkumpul, yang boleh dapat penyakit psikiatri. Stres-stres ni boleh berubah bahan kimia ni, biologi ni. Terlalu banyak stres. That's why kita ada skill selesaikan masalah satu-satu, skill berhadapan dengan orang, skill kita ni tidak menimbulkan musuh. Kalau dari sudut spiritual pula, belum kita cerita pasal ain lagi. Cara kita nak elakkan ain pun penting juga, kan? Bila kita ni, bila orang puji kita, kita sebut apa? Kita puji orang, kita sebut apa? Adakah kita sandar kepada Allah SWT, kan? Itu sudut kecil spiritual, ain. So faktor ni kena jagalah. Nak elak dia tu lah, kita kena stress management, basic stress management pun kena tahu. Ritual ibadah yang compulsory memang jangan tinggal.
Dan of course lah husnuzan pada Allah Ta'ala dan akidah yang jelas lah. Okay kan? Alright. Terima kasih semua. Boleh tak Ya saya cadangkan Allah, sesuatu? cadangkan lah. Sebab saya cakap perbincangan tentang jin sangat menarik. Aha. Dan ada satu buku karangan Ibu Tamiyah yang diterjemahkan. Essays about jin. Yes. Essay on jin. Diterjemahkan oleh Dr. Abu Abu. Bilal Firin. So buku tu sangat interesting. Saya dah habis baca buku tu. Ya, InsyaAllah Alhamdulillah. lepas khatam buku tu kita akan lebih tahu tentang jin dari segi Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah tak takut dengan jin dan ada dia provide how to ruqyah and Betul. Betul. buku tu tak tebal, dan InsyaAllah Betul. habis. Alhamdulillah. Ada PDF. Ada banyak lagi buku-buku tanya Cure Disease of the Heart lagi pun. Pun dah macam-macam juga dalam tu. Yes. Alhamdulillah. Thank you Sister Zariha. Alright. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Terima kasih. Apa kekurangan tu saya minta maaf. Dan sebelum penonton yang mungkin lah tak tahu bila dari YouTube tu kalau ada orang tengok, saya minta maaf kalau ada apa-apa tersinggung hati. Saya hanya nak tujuan kita memang nak orang pulih dan orang sihat boleh amalkan ibadah di dunia yang sementara ni supaya kita tidak lari daripada akidah yang jelas. So sakit ke tak sakit, yang penting kita mati dalam akidah yang jelas. So saya nasihat sekali lagi, amallah ruqyah harian. Apa-apa sakit pun ruqyahkan sahaja. Jin ke tak jin tu is not important. Jangan place too much important tu benda jin ni, sebab kita tetap makhluk yang superior. Allah dah sebut di ahsani taqwim. Dan saya rasa spiritual ni, bila kita talk about spiritual, is much more about jin. More importantly, kita kena cakap tentang akidah yang jelas. Bila kita merawat, dirawat dan mencari rawatan, akidah tu kena. Dan kita kena tengok amalan harian kita kat rumah, keluarga kita, apa kita buat. Itu juga amalan dari segi sudut sosialnya. Kalau kita pergi berubat, jumpa ustaz, tapi kat rumah tak sembahyang jemaah, pun tak guna juga. Makanan pun makanan benda yang datang daripada sumber yang saya tak sebut haram pun, syubhah pun masalah juga. So, Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.